Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Alizati Syahada binti Muhammad Farid, nombor matrik 17 DIB 20F1019. Bersama ahli kumpulan yang lain, Nurul Ain binti Nasir, Nurul Iman Syairah binti Abdul Aziz, Nurul Aisyah binti Bidin, Nur Suaibah binti Ahmad. Okey, tajuk kumpulan kami ialah horor. Okey, konsep horor. Horor menurut bahasa memiliki maksud lingkungan yang berkurangan, berisiko cenderung mengarah kepada sesuatu kehancuran dan kebodohan. Okey. Horor dalam Al-Quran memberi erti memperdayakan atau menipu. Manakala, menurut istilah dari beberapa pendapat ulama seperti Al-Zarkashi, dengan menyatakan bahawa horor adalah suatu transaksi yang tidak diketahui. Manakala Ibnu Taimiyah mendefinisikan horor sebagai transaksi yang tidak diketahui hasilnya. Okay. Maksud ketidakpastian dalam transaksi muamalah ialah terdapat sesuatu yang ingin disembunyikan oleh sebelah pihak dan ianya boleh menimbulkan rasa ketidakadilan serta penganiayaan kepada pihak yang lain. Menurut Ibnu Rushd, maksud al-gharar ialah kurangnya maklumat tentang keadaan barang, wujud keraguan pada kewujudan barang, kuantiti dan maklumat yang lengkap berhubung dengan harga. Ia turut berkait dengan masa untuk diserahkan barang, terutamanya ketika wang sudah dibayar, tetapi masa untuk diserahkan barang tidak diketahui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Suaibah binti Ahmad, 17 DIB 20F1015 akan menyambung pembentangan berkaitan definisi gharar. Dikatakan asal maksud gharar ini ialah an-nuqsan yang bermaksud berkurang. Dalam bahasa Arab, jika disebut gharar an-naqah, ia membawa maksud telah berkurangnya susu unta itu. Bagi makna Arab yang lain, gharar mempunyai beberapa maksud, iaitu yang pertama al-khatar bermaksud bahaya, pertaruhan, gantian ataupun habuan. Yang kedua al-khida' yang bermaksud menipu atau memperdaya. Dan yang ketiga al-jahlun bermaksud tidak mengetahui. Menurut Islam, gharar ini merosakkan akad kerana ia bertentangan dengan maqasid yang mengutamakan kebersihan transaksi dan kesejahteraan pada umatnya serta sama sekali tidak dianjurkan dalam Islam. Objektif pengharaman secara umumnya bagi mengelakkan pertelingkahan antara penjual dan pembeli. Sebagai contoh, penjual gagal menyerahkan objek akan menyebabkan pembeli tidak puas hati. Demikian Islam menjaga kepentingan manusia dalam aspek ini. Yang seterusnya, tegahan gharar menurut hadis dan Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam Al-Quran yang bermaksud, "Wahai orang-orang beriman, janganlah kamu memakan harta orang lain dengan cara yang dilarang. Sebaliknya berdaganglah sesama kamu dengan saling redha meredai." Surah An-Nisa ayat 29. Dalam firman Allah yang lain pula, Allah berfirman dalam surah Al-Mutaffifin ayat 1 hingga 3 yang bermaksud, "Celakalah bagi mereka yang terlibat dengan penipuan, mereka yang ingin ketepatan semasa orang yang lain menimbang bagi mereka tetapi mengurangkan timbangan apabila mereka menimbang untuk orang lain." Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, daripada Abi Hurairah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarang daripada jual beli al-hasah dan jual beli gharar. Hadis riwayat Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Iman Syairah binti Abdul Aziz dan nombor matrik saya ialah 17 DIB 20F1023. InsyaAllah pada hari ini saya akan menyambung tentang isu gharar dalam muamalat. Gharar ni terbahagi kepada dua jenis, iaitu gharar fahish dan gharar yasir. Gharar fahish ni ialah menunjukkan gharar yang menunjukkan ketidakjelasan yang besar, contohnya menjual ikan yang berada di laut ataupun burung yang sedang berterbangan. Maknanya akad atau kontrak yang tiada tarikh elektif, tiada harga, tidak diketahui harga dan sebagainya. Seterusnya, ia tidak dipersetujui oleh kedua-dua pihak, seperti contohnya jika menjual ikan di lautan atau burung yang berterbangan, maknanya kita tidak melihat barang itu dan kita tidak tahu bagaimana rupa, bagaimana harga, kiranya tidak memenuhi ciri-ciri syarat dalam kontrak, contohnya dari segi bentuk, dari segi kualiti, berat dan jumlah sesuatu barang tu kerana tidak dapat dilihat di hadapan mata. Seterusnya, gharar yang kedua pula ialah gharar yasir, iaitu gharar yang kecil ataupun ringan, dan gharar ini sangat sukarlah untuk kita elak dalam situasi jual beli, contohnya seperti membeli buah yang tertutup seperti buah durian, buah delima, buah badam. So maknanya kita tak dapat nak lihat isi di dalamnya, dan benda ini sukarlah untuk kita elakkan. Seterusnya, antara contoh juga ialah membeli rumah dengan perabotnya sekali. Kiranya kita beli rumah tu, kita tak tahu perabot tu memenuhi cita rasa kita ataupun tidak, ataupun membeli radio yang berada dalam kotak.
kita tak tahu keadaan radio tu bagaimana di dalam kotak itu. Jadi itulah goro-goro yang tak dapat kita elakkan. Dan saya rasa itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Ain akan menyambung perbentangan tentang isu goror pada masa kini. Yang pertama, kita ada restoran ataupun kedai makan. Seperti contoh, kadang-kadang pemilik restoran ini hanya memaparkan harga yang tidak jelas atau mereka tidak memaparkan langsung atas tanggapan pelanggan mereka ni sudah sedia maklum dengan harga tersebut. Kebanyakan restoran hanya memaparkan senarai menu makanan yang disediakan di premis mereka tanpa memaparkan nilaian terhadap makanan tersebut. Apabila pelanggan hendak membayar ke atas makanan yang mereka beli ataupun yang telah mereka makan, mereka akan terkejut dengan nilaian ataupun harga makanan tersebut. Ini adalah goror yang telah biasa terjadi dan sudah sebati dalam kalangan masyarakat kita, khususnya kepada umat Islam lah. Seperti yang kita sedia maklum, Islam ni amatlah melarang perbuatan goror untuk mencegah perselisihan faham di antara kalangan umatnya. Tanpa kita sedari, telah terjadi goror dalam muamalat sesama manusia. Tahun ni adalah satu kejadian telah viral dekat Kelantan apabila pelanggan ni membeli 2 bungkus nasi yang berharga RM38. Dikhabarkan warung tersebut ni tidak memaparkan tanda harga dan gagal menjelaskan harga kepada pelanggan. Inilah hikmah bahawa goror ni dilarang dalam transaksi kerana ingin menjaga kemaslahatan umat Islam daripada saling berbalah dan menyalahkan antara satu sama lain. Okey, seterusnya kita ada takaful kesihatan. Contohnya transaksi muamalat yang mengandungi goror adalah takaful kesihatan. Kenapa takaful kesihatan? Kerana dalam takaful kesihatan ni selalunya tidak memaparkan dengan jelas tentang penyakit, jenis penyakit yang dilindungi oleh takaful tersebut lah. Kebanyakan penyakit kronik ni tidak dilindungi oleh takaful kesihatan. Keadaan ini akan menyebabkan pihak pencarung tidak berpuas hati kerana penyakit mereka ni tidak dilindungi oleh pihak takaful, kerana mereka tidak diberitahu secara jelas jenis penyakit yang dilindungi oleh pihak takaful. Dekat sini amat jelas berlaku goror dalam transaksi muamalat. Sebagai pelanggan, hendaklah kita sentiasa berwaspada dalam membuat sesuatu perkara, contohnya dalam membeli takaful. Jadi kita sebagai pelanggan yang bijak ataupun pengguna yang bijak hendaklah melakukan pemeriksaan ke atas takaful tersebut dengan melihat plan takaful sama ada ke tidak penyakit yang kita sedang hadapi dan jenis penyakit yang dilindungi oleh takaful. Yelah kan, siapa yang tak marah kalau kita penat bayar mahal, lepas tu tak ada pun jenis penyakit yang kita nak dilindungi oleh pihak takaful. Jadi memang akan berlakulah perbalahan di antara pelanggan dengan ejen. Oleh itu untuk mengelakkan situasi sebegini, mereka ni hendaklah berbincang dan saling duduk berbincang lah tentang plan tersebut dengan apa jenis penyakit yang mereka lindungi. Seterusnya, solusi goror dalam muamalat. Dekat sini saya akan nyatakan jalan penyelesaian kepada contoh yang saya telah nyatakan dekat atas tu, iaitu bagi contoh pertama, pemilik premis ni hendaklah memaklumkan kepada pelanggan mereka berkenaan harga makanan di premis mereka sekiranya mereka tidak mahu memaparkan harga makanan. Sekiranya mereka tidak mampu melakukan perkara tersebut, pemilik premis ni hendaklah memaparkan tanda harga yang ditawarkan di premis mereka dengan jelas. Maka terpulanglah dekat pelanggan lah sama ada mahu beli ataupun tidak. Sekiranya berlaku juga perselisihan faham semasa pelanggan hendak melakukan pembayaran, kedua-dua pihak ni hendaklah berbincang dengan cara yang baik dan menyelesaikan masalah mereka dengan bijak supaya kedua-dua belah pihak ni tidak menanggung sebarang kerugian. Jadi dekat sini akan mengelakkanlah situasi perbalahan, pergaduhan di antara pembeli dan penjual. Penjual pun kenalah meletakkan tanda harga untuk mengelakkan pelanggan mereka ni saman ke atas mereka. Apabila berlaku saman menyaman,
akan berlakulah kerugian ke atas penjual, dan pelanggan juga kenalah bertolak ansur apabila dah tahu dah tahu tentang tanda harga dan harga makanan tersebut. Mereka hendaklah terima dengan seadanya harga makanan yang mereka beli. Dan apabila berlaku perselisihan faham, pelanggan ni tidak boleh melatah kerana bukan salah pihak penjual, kerana pihak penjual telah memaparkan tanda harga. Okey, seterusnya bagi masalah takaful kesihatan, kedua-dua pihak ni perlulah memainkan peranan mereka kerana maklumat tidak akan sampai sekiranya tidak ada interaksi di antara dua pihak. Jadi pihak takaful ni seharusnya memberitahulah secara terperinci jenis-jenis penyakit yang dilindungi oleh takaful, serta kemukakan plan yang pencarum ingin langgan supaya lebih jelas. Sekiranya pencarum berpuas hati dengan perlindungan tersebut, pencarum bolehlah membeli takaful tersebut sebagai perlindungan kepada dirinya dan kerabatnya. Untuk mengelakkan perselisihan faham, pihak takaful ni perlulah mengemukakan surat perjanjian di antara dua belah pihak sebagai bukti kedua pihak bersetuju dalam akad yang telah dibuat. Jadi dekat sini tak ada masalah apabila pihak takaful dan pencarum sentiasa berkomunikasi dan bertolak ansur antara satu sama lain. Dan tak ada masalah juga apabila mereka telah berbincang tentang pelan yang pencarum ingin beli, dan pihak takaful telah mengemukakan surat perjanjian antara kedua belah pihak sebagai bukti apabila kalau pencarum tu masih juga tidak berpuas hati. Jadi pihak takaful ni bolehlah menunjukkan surat perjanjian dekat mahkamah sebagai bukti yang pihak pencarum ni telah bersetuju bahawa mereka membuat pembelian ke atas pelan tersebut. Jadi saya akan serahkan pembentangan ini kepada Aisyah. Okey, Cuk. Sebelum saya serahkan pembentangan ini kepada Aisyah, jom kita sama-sama tengok video tentang gharar ni yang telah disampaikan oleh Ustaz Abdul Somad dekat YouTube. Jom kita tengok sama-sama ya. Apa yang dimaksud dengan gharar? Gharar, ketidakpastian, gambling, tak pasti, tak jelas. Saya pinjam uang bapak, saya akan bayar tanggal 1 Januari 2017. Jelas. Saya pinjam uang ibu, saya mau ternak lele. Nanti kalau berhasil 50-50, 50 untuk ibu, 50 untuk saya. Namanya mudharabah. Kalau rugi ditanggung bersama, untung tanggung bersama. Di gambling tak jelas, saya pinjam aja. Pokoknya nanti kita tengoklah perkembangannya kemana. Gharar, tak jelas. Ada unsur judi. Tiba-tiba melambung, tiba-tiba jatuh. Gharar. Apakah saat transaksi terjadi, tetapi penjual sudah menjelaskan bahwa barangnya masih kosong dan akan dipesan dulu? Apakah itu termasuk gharar? Uang sudah diserahkan pada penjual, lalu penjual melakukan pemesanan barang. Tidak boleh menjual barang yang barangnya tak ada. Saya jual kepada kamu buah nangka. Mana buahnya? Insya Allah baru saya tanam. 3 tahun lagi berbuah. Tak jelas. Harus jelas. Barangnya ada. Cuman sekarang lagi di Jakarta. Maka syarat dan ketentuan berlaku. Kami menjual barang di Pekanbaru. Bila barang tidak dikirim dalam 3 bulan, uang akan pulang, akan diganti kerugian. Jenis barangnya ini, daftar komplitnya ini. Maka jual beli e-commerce sah. E-commerce, elektronik komersial sah. E-mail, elektronik mail sah. Dengan syarat dan ketentuan berlaku. Tak ada unsur tipu dan ada kepastian. Barang dari Jakarta pasti. Bisa nomor calling. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Ini bapak yang induk pusat di Jakarta. Iya, barang ini bisa datang. Insya Allah barang datang tanggal sekian. Kalau tidak datang, uang kembali. Kalau tidak datang, kami akan ganti kerugian. Ada kepastian. Islam itu hifzul mal, menjaga harta supaya jangan sampai kita hancur, rusak harta kita. Pak Ustadz, ibu saya Juwike dari Aceh Tenggara ingin bertanya. Anak pernah bekerja di tempat riba. Setelah beberapa tahun anak ditegur sama teman bahwa anak makan riba. Lama-kelamaan anak bertekad untuk keluar dari tempat tersebut. Pertanyaan, sekarang orang tua saya minta agar balik ke tempat kerja yang dulu. Mencoba untuk memberi pengertian, tapi orang tua saya belum bisa terima. Sampai-sampai ibu saya sakit hingga sekarang. Makin parah saja. Bagaimana pendapat Pak Ustadz? Cari Ustadz yang bisa menjelaskan kepada ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Aisyah binti Bidin, nombor metric 17 DIB 20F1035.
Hari ini saya akan meneruskan pembentangan dengan menerangkan tentang hikmah pengharaman gharar. Islam tidak diutuskan hanya untuk sia-sia ataupun tiada motif dan objektif yang bermanfaat bagi umat Islam. Setiap hukum, larangan dan galakan mempunyai kebaikan dan manfaatnya yang tersendiri yang tidak dapat dibeli oleh wang maupun harta dunia. Tiada harga yang mampu diletak pada kebaikan dan manfaat yang dibawa oleh syariat Islam. Setiap larangan dan galakan serta suruhan mempunyai objektifnya yang tersendiri. Di dalam Islam, ianya dipanggil hikmah. Di antara hikmah larangan jual beli gharar adalah adanya pertaruhan yang boleh menimbulkan sikap permusuhan pada orang yang telah dirugikan. Wujudnya situasi zalim dan dizalimi ataupun petindas dan ditindas. Sedangkan Islam adalah agama yang adil dan baik bagi umatnya. Larangan ini juga mengandungi maksud untuk menjaga harta agar tidak hilang dan menghilangkan sikap permusuhan yang terjadi pada orang akibat jenis jual beli ini. Bahkan, dijelaskan oleh Imam Malik dalam bukunya Muwatta telah menggambarkan konsep gharar dengan memberikan contoh orang yang telah kehilangan untanya seharga, yakni misalnya 50 dinar, seseorang lainnya menawarkan untuk membeli unta pelarian tersebut sebanyak 20 dinar. Jika pembeli menemukannya, penjual kehilangan 30 dinar. Namun, jika unta tidak ditemukan, pembeli kehilangan 20 dinar. Secara ringkasnya, antara hikmah di sebalik pengharaman gharar ini adalah: yang pertama, gharar dapat mengakibatkan penindasan atau ketidakadilan dan hilangnya aset untuk satu atau bahkan kedua belah pihak. Yang kedua, gharar akan menyebabkan permusuhan di antara kedua-dua pihak yang terlibat di dalam urusan niaga tersebut. Dan yang ketiga, gharar menyebabkan pihak-pihak yang terlibat akan menanggung risiko yang sepatutnya mereka elak. Kesimpulannya, yang haram adalah haram, yang halal adalah halal. Tiada pilihan bagi umat Islam untuk memilih atau menolak kerana itu semua adalah ketentuan Allah yang Maha Esa. Islam menyuruh umat Islam menjaga hubungan antara satu sama lain. Mengambil harta secara batil yakni salah dengan apa cara sekalipun akan menyebabkan ikatan antara saudara se-Islam menjadi renggang. Harus ditolak gharar demi mencapai keredaannya supaya hidup dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian itu sahaja daripada kami. Assalamualaikum.